Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi semua warga UKM yang hadir pada taklimat pagi ini. Mohon scan QR code dan kita akan bermula dalam seminit dua lagi. Prof Kamal, boleh kita mula ya? Ya, silakan. Okey, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi semua warga UKM. Terima kasih kerana hadir taklimat pagi ini. Bersama kita Barisan Pengurusan Pengajaran bermula dengan Prof Insinyur Dr. Ahmad Kamal Arifin, Pengarah Pengajaran, berserta dengan Prof Insinyur Dr. Rosli Zulkifli, Timbalan Pengarah Pembangunan Kurikulum. Boleh angkat tangan Prof, lambai sikit kot. Prof Rosli, Prof Kamal, okay. Serius je nampak semua. Dan juga Prof Madya Dr. Azmin Syam Ramli, Timbalan Pengarah Penyelidikan dan Inovasi. Kenal ni, mesti ramai dah kenal dengan Dr. Azmin. Serta teknologis Dr. Muhammad Helmi Norman, Timbalan Pengarah Teknologi Pengajaran, juga selebriti di pengajaran ini. So pagi ini kita akan mengadakan satu taklimat ringkas mengenai cadangan kertas konsep untuk dana penyelidikan pengajaran dan pembelajaran UKM 2021. So tanpa melengahkan masa, kita bermula dengan Prof Kamal dan disusuli dengan Dr. Azmin. Dan sebarang soalan boleh diajukan dalam chat dan kita akan adakan sesi soal jawab selepas ini. Dipersilakan Prof. Terima kasih Dr. Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga UKM semua. Slide dah keluar belum? Belum ya? Dr. Rai, slide dah keluar? It's coming up, Prof. Okay. I'm not sure. Yes, now it's coming up. Yeah. Terima kasih kepada semua warga UKM kerana menunggu berkaitan dengan taklimat ini. Dijangkanya taklimat ini sekejap saja dalam masa 1 jam, termasuk soal jawab. Jadi taklimat ini ada disediakan PDF-nya di chat, ada di dalam chat ni sebentar lagi. Memang tujuan kita hari ini adalah untuk memberi taklimat berkaitan dengan cadangan kertas kerja. Ini adalah konsep baru. Selama ini kita memberi cadangan penuh, tetapi kali ini adalah kertas konsep sahaja. Lebih kurang 1 muka surat untuk melihat apakah cadangan yang boleh kita kemukakan. Slide kedua. Okey, hasrat UKM memang kita maklum mengilham harapan mencipta masa depan. Bermakna kalau kita hayati apa yang dimaksudkan ini adalah kita mendahului masa. Kalau yang lain, rakan-rakan yang lain di luar sana belum dapat sesuatu itu, kita boleh menjangkakan apa yang dihadapan. Dan sesuai dengan visi baru, Naib Chancellor baru, iaitu mengemukakan 5 teras. Itu boleh kita lihat dalam video beliau. Seterusnya. Saya maklumkan tadi kita harus berterima kasih kepada universiti kerana LPU, Lembaga Pengurusan Universiti dan Lembaga
pengarah universiti telah bersetuju memberi dana sebanyak 500,000 untuk PDP ini. Ini bukannya dana luar, ini dana dalam UKM sendiri untuk mencapai pelan tindakan strategi UKM 2021. Assalamualaikum Prof. Tunggu sekejap boleh Prof? Ada message mengatakan belum rekod lagi. Ya ke Mike? Please confirm. Alright, baik. Terima kasih. Sorry Prof. Mungkin itu di FB tak belum sampai lagi. Okey. Dan seterusnya, objektif dana penyelidikan ini adalah untuk pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan inovasi, terutama sekali dalam era pandemik ini, dalam yang meningkatkan pembelajaran digital ataupun digital learning gitu. Kemudian memperkasakan kaitan dengan pengukuran dan pentaksiran dalam talian, kemudian mencipta reka bentuk kurikulum yang baru. Terusnya. Biasanya ialah kita universiti pendidikan yang utamanya biasanya kita menekankan hasil pengetahuan dalam bentuk jurnal dan sebagainya, tetapi kita utamakan impact praktikal. Sekarang ini sebagai contoh, kalau kita mengajar dalam talian ini, adakah betul-betul pelajar mempunyai ataupun mendapat kesan pembelajaran yang sepenuhnya, sama ada pengetahuan mereka ataupun skill mereka ataupun dia punya efektif ataupun penghayatan mereka ni sama dengan secara fizikal ataupun semakin kurang ataupun mungkin semakin bertambah. Jadi kita nak lihat impact praktikal. Jadi bila kita dah dapatkan itu, baru kita nampak, baru kita boleh buat penulisan seterusnya. Jadi yang pertama sekali adalah kita nak lihat impact praktikal. Dana ini seterusnya, kita dah dapatkan dana ini boleh diambil ataupun dimasukkan secara Google Form mudah saja, dan sama ada isi terus di situ ataupun kita berikan satu muka surat tidak lebih dari 500 patah perkataan. Ini dananya. Jadi ada QR code dan sebagainya. Sebenarnya kita di slide presentation ini, taklimat ini ada secara perincinya dalam kertas konsep ini dan juga Google Form. Okey, seterusnya. Ya, kita bahagikan ini kepada klusternya. Kita pun tidaklah hadkan kepada pendidikan mana-mana. Contoh dia kalau dekat sini kita ada gugusan sains dan teknologi. Kita lihat, tengok berapa ramai yang akan hantar pada satu-satu itu. Jadi kita tidak capkan. Kalau katakan gugusan sains dan teknologi ini kurang, jadi kita lihat peratusnya, nanti kalau banyaknya dikatakan sains sosial, kita akan tambah di situ. Jadi ini kita bagikan kepada 4, gugusan sains sosial, kisah, gugusan kesihatan, gugusan sains, teknologi dan kejuruteraan, dan gugusan sains kemanusiaan. Ini kluster yang ada. Jadi selanjutnya selepas ini adalah ini bidang keutamaan boleh menjurus kepada pendigitalan pendidikan. Bagaimana tadi saya ada sebut impaknya pembelajaran secara dalam talian ini kepada kefahaman, kepada kemahiran, kepada penghayatan satu-satu subjek itu. Kalau kita nak ukur tentang itu, bagus. Ataupun menggunakan teknologi bagi memberi kefahaman kepada pelajar. Bagaimana pentaksiran
dalam talian. Selama ini mungkin dalam peperiksaan itu dalam dewan, kali ini di dalam talian. Kemudian bagaimana kurikulum yang sedia ada dapat ditingkatkan. Itu 3 bidang keutamaan pendidikan yang kita fokuskan. Jadi selanjutnya jangkaan output nanti Dr. Azmin yang teruskan. Okey, terima kasih Prof. Untuk jangkaan output untuk setiap bidang keutamaan tersebut adalah yang pertama pendigitalan pendidikan yang kita kalau daripada dana garis panduan dana tersebut kita ada memberi huraian. Okey, huraian itu bermaksud penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif dalam PNP, okey, untuk enhance learning bukan sebagai tools tapi untuk enhance learning lah. So antaranya penggunaan seperti realiti maya, VR, AR dan seterusnya lah. Okey, so dalam grant ini lebih ditekankan kepada output. So disebabkan ini adalah kali pertama kita tawarkan dana PDP yang berkonsepkan kertas konsep dahulu, selepas disaring kemudian baru ditawarkan untuk diisi borang kertas cadangan penuh lah. Okey, so perlu ditekankan bahawa output yang dikendaki adalah seperti modul yang dihasilkan daripada aktiviti daripada pendidikan pendidikan ini, inovasi dan produk, and then IP, mungkin ada startup innovation daripada pelajar so yang itu juga diharapkan, mungkin juga anugerah yang dimenangi oleh pelajar jika pelajar ada pergi competition based on this innovation, dan itu juga merupakan output yang diharapkan lah. Okay, selain daripada anugerah di pertandingan dan seterusnya lah. Untuk jangkauan output bagi pentaksiran dalam talian, seperti mana yang kita maklum, pentaksiran dalam talian telah dipraktikkan hampir setahun dalam 2 semester. So kalau boleh kita nak enhancekan pentaksiran dalam talian. So mungkin kaedah outputnya adalah peperiksaan berproktor. Ramai yang meminta peperiksaan berproktor so maybe kita boleh come up with peperiksaan berproktor dalam talian. Okay, menggunakan AI, kecerdasan buatan. Okay, dan juga mungkin menggunakan machine learning, okay, dan untuk menyokong pengesahan keizinan konsen dan juga kawalan operasi peperiksaan dalam talian berproktor lah. Selain daripada itu mungkin kaedah dan teknik pengesahan yang di atas tu, which is this is kaedah dan tekniknya, mungkin melibatkan konsep keselamatan cyber, okay, untuk peperiksaan berproktor, mungkin juga penggunaan machine learning train machine learning untuk mengiktiraf security events, okay, dan lain-lain lah. Untuk jangkauan output bagi FRC, Future Ready Curriculum ataupun kurikulum tersedia masa hadapan. Okay, kita sedia maklum kurikulum tersedia masa hadapan ni antara ciri-cirinya adalah organik dan fluid. Okay, yang mana penyampaian pengajaran dan pembelajaran transformatif, memanfaatkan IR 4.0 dan juga melibatkan pentaksiran alternatif. Oleh itu contoh output yang diharapkan adalah maybe personalization of the curriculum. Okay, yang mana curriculum itu boleh di customize kepada pelajar. Okay, antaranya adalah untuk yang mana kurikulum tersebut boleh menghasilkan pelajar untuk menjadi pencipta kerja, bukan job seeker, bukan pencari kerja. So they can create jobs daripada kurikulum yang dicadangkan lah. Okay, juga program yang mempromosikan acquisition of knowledge, okay, borderless, tanpa mengira masa dan tempat. Juga mungkin ada usaha sama dengan pihak industri dan seterusnya lah. Selain daripada itu, hasil daripada seperti yang Prof Kamal dah sebut, hasil daripada let's say inovasi yang dihasilkan boleh keberkesanannya boleh dilaporkan dalam bentuk penerbitan, tapi tidak ditekankan sangat oleh penerbitan, tetapi ini adalah KPI daripada KRIM mengikut jumlah dana yang diberi.
Okey, selain daripada itu macam modul inovasi semua kita harapkan penyidik boleh mendaftar dalam sistem EIPR, dan juga termasuk juga kalau ada modul yang dihasilkan tu bersama pelajar, so yang itu jelas menunjukkan output tu terhasil lah. Okey, selain daripada itu juga modal insan boleh melatih seumpamanya pelajar prasiswaza ataupun pelajar sarjana dan boleh dilaporkan di dalam geran tersebutlah. Okey, syarat permohonan ini juga ada dalam geran, ada dalam garis panduan so kalau boleh kita nak dia memfokuskan pada 3 bidang keutamaan yang disebut tadi tu, and then menghasilkan output yang measurable, yang boleh diukur, tangible product yang kita boleh nampak lah. Walaupun penghasilan graduan tu kita tak nampak, tapi kita boleh laporkan di dalam modul, kita boleh laporkan dalam apa jangkaan output yang disebut tadi lah. Okay, hopefully kajian tersebut boleh menyumbang kepada pembelajaran digital UKM. Okey, dan kita hadkan satu permohonan daripada ahli akademik. Okey, cost project between 5,000 ke 30,000. Dan juga digalakkan untuk multidisiplin, dan akhirnya kita menggalakkan penyelidik muda sekali dalam garis panduan itu kita tulis DS 5152 juga termasuk DU DU 5152 supaya kita melibatkan rakan-rakan pensyarah muda untuk terlibat sama dalam research pengajian dan pembelajaran inilah. Dan ini adalah tarikh-tarikh penting which is slide terakhir. Okey, pembukaan bermula pada 10 Mac dan tutup pada 21 Mac. Okey, tutup 21 Mac ni bermaksud penghantaran kertas konsep yang seperti Prof Kamal dah sebut tadi tu, 1 page, maksimum 1 page dalam 500 patah perkataan yang melibatkan 4 perkara yang telah disebut, yang telah ditunjukkan tadi. And then permohonan tersebut kertas konsep tersebut akan disaring dan akan disenarai pendek untuk melalui proses temu bual lah. Di sini pihak sekretariat mengharapkan pemohon meletakkan email dan nombor telefon yang boleh dihubungi untuk sekretariat hubungi untuk proses temu bual tersebut lah. Kemudian keputusan tersebut akan dibawa ke pejabat TNCHEAA dan akan mendapat persetujuan daripada pihak TNCHEAA untuk diteruskan, dan pemakluman keputusan akan dimaklumkan kepada ketua penyelidik dan ditawarkan untuk mengisi borang kertas cadangan. Okey, akhir sekali kalau ada masalah ataupun persoalan boleh email kepada saya dan juga Encik Mike lah. Selain daripada itu kami menerima sebarang soalan daripada ahli sekiranya ada. So back to you Dr. Rai. Right, thank you so much. Terima kasih banyak Prof Kamal dan Dr. Azmin. Satu perkongsian yang mantap dalam 20 minit sesi kita. Sekarang ni kita buka kepada sesi soal jawab. Sekiranya ada soalan daripada peserta warga UKM kepada sama ada Prof Kamal, Dr. Azmin atau Barisan Pengurusan Pengajaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Nazri daripada Pusat Citra. Ya. Silakan Dr. Okey, nak tanya, kita di Pusat Citra ni ada pensyarah dan guru bahasa. Adakah geran ini terbuka juga untuk guru bahasa, Prof? Prof Kamal? Okay. Memang ini dibuka untuk semua warga. Oh, okey. Tidak kira guru bahasa ataupun profesor yang sini pun. Semua sekali. Pentadbir boleh, Prof? Tak boleh lah ya? Kita pun Pentadbir boleh tetapi perlu diketuai oleh pensyarah akademik lah. Okey. Terima kasih. Itu saja, Prof. Terima kasih. So, lagi satu, Prof. Sorry. Lagi satu, Prof. Sorry. Maksudnya penilaian di peringkat PTJ tak ada lah kan? Hanya terus kepada pengajaran, ya? Ya, betul. Okey, terima kasih. Okay, dipersilakan.
Sekiranya ada soalan lain. Ayu Safwan daripada Afcon. Abang tanya, bagaimana dengan pegawai yang akan bercuti sabbatical? Adakah boleh memohon? Okey, ya. Semua peraturan yang yang biasa seperti dalam geran-geran lain kita ikut. Cumanya geran ni geran dalaman, yang cuti sabbatical tu saya ingat boleh ke? Tak boleh. FRGS Tak pun boleh. memang tak boleh. Kalau dana biasa tak boleh. Lagi pula kita perlukan inovasi ni dalam kelas, ya, dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. So kalau kita bercuti sabbatical, konteks dengan pelajar tiada. So mungkin tak Tapi sesuai. Prof, salah satu cuti sabbatical adalah cuti menjalankan penyelidikan. Jadi Sorry, Prof Ismail. kalau cuti itu menjalankan penyelidikan, sabbatical ada 3. Satu bersangkutan, satu menjalankan penyelidikan, lagi satu menulis. Jadi kalau dia pilih yang menjalankan penyelidikan dan penyelidikannya adalah berkenaan dengan yang ini, sepatutnya bolehlah kan? Sebab syarat dia cuti sabbatical tu tujuan dia untuk menjalankan penyelidikan. Tapi saya tak pasti, mungkin Prof Kamal boleh kupas sikit, tapi pada pendapat saya konteks ni ialah kita kena mengajar untuk dapatkan data, dan inovasi yang kita lakukan ialah berkaitan dengan pelajar. So kalau kita melakukan penyelidikan luar daripada konteks pengajaran dan pembelajaran, mungkin tak sesuai. Itu pendapat saya. Prof Kamal? Ya, pendapat saya kalau dia berkait dengan PDP, mungkin Dr. Rahid dia cakap pasal kelas, tapi kemungkinan dia berbentuk polisi dan sebagainya, kemungkinan kita selagi dia berkait dengan PDP, kita akan nilai. Kalau kita rasa sesuai, tak ada masalah rasanya. Ini ada soalan warga Prof dan Dr. Azmin serta kawan-kawan lain. Mohon jelaskan 4 perkara yang perlu dimasukkan dalam kertas cadangan 500 patah perkataan. Okey, sementara itu kalau nanti Dr. Min tunjukkan, masa kita buat FRGS, contohnya kita ada executive summary, dia mirip executive summary. Ada latar belakang, ada metodologi, ada jangkaan output, impactnya, itu seperti itu. Ya. Prof, saya sedang share kan? Tak nampak ya? Kan saya sedang share kertas konsep tersebut. Betul tu Prof, berkaitan dengan 4 perkara tersebut adalah yang pertama pengenalan dan latar belakang kajian. Yang kedua, penyataan masalah dan objektif. Ketiga, ringkasan metodologi. Yang keempat, jangkaan output dan jangkaan hasil. So, itu 4 perkara yang dijangka sepatutnya berada dalam seperti Prof sebut executive summary lah. Mungkin saya tambah sikit apa yang Prof dan Dr. Azmin sebut tadi. Untuk pendigitalan pendidikan, sebenarnya dalam kertas konsep ni kita melihat kepada why. Sebenarnya why untuk bantu pejabat TNCA dengan pejabat untuk pengajaran UKM untuk how to improve our teaching and learning. So, apa yang kita dah buat sebelum ni, macam menggunakan katakan UKM Folio, how you use UKM Folio, and how you use MOOCs, synchronous teaching and learning, katakan you buat pakai Microsoft Teams and kaedah lain. Dan apa yang you mungkin buat in the future, maybe virtual lab ke, augmented reality, virtual reality, tapi apa yang kita nak adalah data driven. So kalau boleh you ada the data from apa yang telah dilakukan. Kalau kita nak cuba improve kita punya existing practices and go for yang the future lah. So itu yang kita lihat daripada aspek pendigitalan pendidikan. Okay, terima kasih Dr. Hamid. Ada soalan dalam chat juga. Okey, Prof Rosli nak tambah ke? Dr. Rai, boleh saya? Go ahead, Prof. Assalamualaikum. Boleh saya tambah sikit?
Go ahead. Okey, kalau kita lihat tadi tiga tema yang kalau kita lihat tadi tiga tema yang ada dalam yang dibentangkan tadi, ya. Yang terakhir tu adalah tema kurikulum tersedia masa hadapan. So kalau kita lihat sebenarnya tema untuk kurikulum tersedia masa hadapan ni dia tema yang sangat besar lah sebenarnya. Sebab sebenarnya peringkat KPT sendiri telah mengeluarkan kerangka kurikulum tersedia masa hadapan lah yang merangkumi 3 elemen lah, ya. Struktur kurikulum lentur dan organik, lepas tu ada penyampaian transformatif pembelajaran dan pengajaran dan juga pentafsiran holistik. Sebenarnya dia merangkumi lah pelbagai perkara lah. Dan juga kalau kita lihat dua tema pertama dalam tu pun sebenarnya ada dalam tema yang ketiga ni. Jadi dia mungkin ada pertindihan, cuma tema yang pertama dengan kedua tu kita specify sebab dia adalah perkara yang penting sekarang ni di dalam ni lah, trend yang penting dalam pendidikan education sekarang ni. Sebab tu kita beri penekanan. Tapi kalau kurikulum tersedia masa hadapan ni boleh refer kepada framework. Dia banyak, kalau untuk struktur kurikulum lentur dan organik ni dia ada pelbagai disiplin, ada fleksibel dan bukan konvensional, pelibatan industri, global. Lepas tu kalau elemen kedua tu penyampaian transformatif pembelajaran dan pengajaran tu ada elemen seperti pedagogi abad ke-21, berkenaan ruang pembelajaran, berkenaan pembelajaran imersif berdasarkan pengalaman, ya. Yang elemen yang ketiga pentafsiran holistik tu dia merangkumi pentafsiran profil, ya, pentafsiran autentik, pentafsiran ketersendirian, ya, dan integrasi serta berasaskan cabaran lah. Jadi kalau kita lihat di sini dia memang merangkumi semua, tapi boleh lihat pada framework dan juga kertas cadangan tu nanti sebenarnya kurikulum yang perlu ada, ya, yang kita perlu sampaikan especially di UKM ni, dia perlu ada lah sekurang-kurangnya salah satu lah daripada elemen-elemen dalam kurikulum tersedia masa hadapan ni. Tetapi kalau ada lebih banyak lebih bagus sebenarnya. Jadi penyelidik boleh fikirkanlah yang mana yang bersesuaian untuk program masing-masing. Jadi boleh memberikan cadangan lah kalau boleh nanti kita nak serapkan ni dalam kurikulum kita. Ya, jadi ini sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Prof Kamal tadi. Kita bukan hanya nak menghasilkan kertas kerja, kertas jurnal dan sebagainya, tetapi kita nak implement sebenarnya hasil dapatan daripada kajian kita ke dalam penyampaian kurikulum di UKM. Jadi yang ini nanti mungkin ada kerjasama dengan antara pengajaran dengan penyelidik supaya nanti hasil kajian dapatan tu bukan hanya dalam bentuk kertas penulisan. Tapi akhirnya dapat diimplementasi lah sebenarnya, ya. Itu jangkaan output kita lah sebenarnya, ya. Mungkin Prof Kamal boleh betulkan, tapi itulah yang kita nak capai. Jadi sebab tu nanti tempoh tu kita tak nak terlalu lama sangat, ya. Tempoh kalau boleh apa yang kita cadangkan ni kita boleh implementasi dalam masa setahun. Kita tak nak nanti dia berpanjangan lebih pada setahun 2 tahun, akhirnya dia jadi macam kertas artikel saja tak digunakan, tak diaplikasikan. Jadi kita kena tukar sikit yang bahagian dia tak sama dengan penyelidikan-penyelidikan yang kita buat sebelum ni lah. Sebab ini kita nak implementasi. Okey, terima kasih Dr. Min. Apa ni Dr. Rai? Terima kasih Prof Rosli. Ada soalan sikit lagi. Kita proceed dengan soalan dalam chat sebelum kita buka soalan daripada warga straight, ya. Mengenai peruntukan, diminta sedikit pencerahan. Peruntukan 5 hingga 30K merangkumi aspek apa? Mungkin Dr. Min nak kupas ke? Okey, sambil tu Dr. Min ada lagi satu soalan juga mengenai peruntukan. Difahamkan bahawa siling peruntukan adalah 30K, tetapi dalam garis panduan ada meletakkan 30 hingga 50K dengan KPI penerbitan tersebut. Digalakkan juga untuk melantik pelajar master selama setahun. Bagaimana untuk taja pelajar sekiranya pengajian pelajar MSc penyelidikan selama 2 tahun? Okey, terima kasih Dr. Rai. So, yang pertama tadi
jumlah macam mana tadi 30 maksimum is 30,000 tak apa saya jawab soalan yang kedua dulu. Untuk satu permohonan setiap pensyarah ni saya dah letak dekat slide ni, setiap satu permohonan maksimum adalah 30,000 dan bagaimana untuk menaja pelajar sarjana 2 tahun. Untuk makluman rakan-rakan, geran ni dibuka hanya untuk setahun untuk setahun sahaja. Kita expect seperti yang Prof Rozi sebut, kita expect kita boleh jalankan dengan cepat dalam tempoh setahun. Jadi kalau pembiayaan pelajar sarjana untuk 2 tahun hanya boleh di cover untuk setahun sahajalah. Itu yang saya boleh sebutlah. So yang kedua tadi ada berkaitan dengan KPI penerbitan. KPI penerbitan itu adalah macam yang Prof sebut, adalah sama seperti krim penerbitan 10 hingga 30,000 adalah satu artikel dalam proceeding terindeks WS, Corpus ataupun ERA, ataupun 2 artikel dalam penerbitan tidak terindeks lah. So ini adalah mengikut regulation daripada KRIM. Tapi seperti yang Prof Kamal sebut awal tadi, kita lebih tekankan kepada output yang memperkasakan pelajar kita lah. Tapi keberkesanannya ia boleh dilaporkan di dalam jurnal lah. Kalau dapat jurnal yang lebih baik daripada itu, kita berterima kasih lah. Kita harap dapat diterbitkan jurnal yang lebih baik lah. Walau bagaimanapun, walaupun ada 50,000 tersebut, itu adalah ini semua adalah daripada KRIM kita hanya mengikut peruntukan daripada KRIM. Tapi ya, Dr. Rai, silakan. Yeah, go ahead, finish your statement. Yeah. Tak apa, saya yang sebenarnya saya tak ingat soalan yang pertama tadi tu. Soalan pertama tu ialah dana ni merangkumi aspek apa? Apa yang boleh kita claim, apa yang tak boleh. Obviously tak boleh beli bahan ke, mungkin ada peruntukan yang seperti itu. Itu yang mereka tanya. Okey, rakan-rakan semuanya dah terlebih advance kan. Sebenarnya permohonan taklimat hari ini hanya berkaitan dengan kertas konsep. Kertas konsep sahaja. Tapi walau bagaimanapun, untuk menjawab pertanyaan tersebut, masih mengikut KRIM, tetapi whatever perbelanjaan tu adalah based on penyelidikan. For example, let's say KRIM kata 40% saja boleh beli pakai habis, sebagai contohlah. Tetapi dalam geran ini disebabkan nature base dia adalah untuk menghasilkan output innovation, let's say untuk pendigitalan pendidikan, then you need more than that, then itu tak ada masalah tapi perlu mendapat kelulusan daripada pihak pengajaran lah, sebab pengajaran tekankan it is nature based. So kalau keperluan lebih daripada let's say 80% diperlukan untuk melakukan penyelidikan tersebut, dan pengajaran boleh memberi kelulusan. Mungkin Prof boleh sambunglah, boleh explain dengan lebih baik. Terima kasih. Memang pembelanjaan mengikut vote yang sedia ada, tetapi tidak ada capping, katakan tadi 40% ke peralatan, tidak. Kalau semua itu ke peralatan, tak ada masalah. Jadi memang bebas kepada penyelidik. Ni ada soalan mengenai team members untuk research ni, Prof Kamal dan kawan-kawan semua. Pensyarah DS45 yang sedang dalam proses permohonan ke DS51 boleh diambil kira untuk memenuhi syarat 2 penyelidik muda. Kemudian ada lagi satu soalan, guru bahasa dikira staf akademik ke, boleh mengetuai penyelidikan? Feedback Prof, silakan. Ya, mungkin Dr. Min yang kata melibatkan 2 penyelidik muda, mungkin kita kena rephrase lah. Penyelidik muda mungkin guru dan juga yang DS45 tadi. Kita jangkakan pensyarah
masa kita buat itu, kita ingat yang paling muda tu 51, tapi ada. Jadi perbincangan hari ini kalau ada permintaan kurang dari situ, kita alu-alukan sebab ini adalah dana dari universiti sendiri. Ya. Prof, betulkan saya kalau saya silap, Prof. Konsep kita ialah kita fokus kepada inovasi pengajaran pembelajaran. Yeah. If you have a good innovation, kertas konsep yang mempunyai inovasi yang terselah, ya, we will definitely support the grant. Betul tak, Prof? Ya, betul. Yeah, that's our prerequisite. Okay, ada soalan lagi daripada warga? Ya, Prof, disilakan. Dr. Nazri sekali lagi. Minta maaf, Prof. Kalau guru bahasa dia ada DG 41, 44, 48, itu pun boleh diambil kira ya, Prof? Ya, jika kita lihat dalam kertas konsep itu memang membantu dalam PDP, UKM, ya. Okey, terima kasih, Prof. Prof Rais, saya ada soalan tadi. Saya dah letak dekat dalam chat tapi Prof Rais terlepas sebab saya antara yang mula bertanya. Oh, sorry Prof Ismail. Soalan saya ialah mengenai saya nak dah daripada hari tu nak klik link nak submit proposal, tapi tak boleh. Dia kata perlu access daripada kena dapat access daripada unit permission. This form can only be viewed by viewers in the owner's organisation. Jadi macam mana saya nak submit tu? Terima kasih Prof Ismail. Oh. Semasa hantar gunakan email UKM. Saya memang ada di UKM ni sekarang, di pejabat di UKM. Gunakan email. Okay, that was pegawai kami, Mike Fahmi. Terima kasih Mike atas maklum balas itu. Prof Ismail, kalau boleh cuba. Boleh tak saya, kalau katalah saya dah cuba banyak kali still masih tak boleh. Sebab bukan saya je, Dr. Harawati daripada Bangi pun cuba tak boleh akses, Dr. Hisham pun tak boleh akses. Jadi kalau gagal sangat, boleh tak kami hantar direct kepada salah seorang daripada ni, Dr. Prof Azmin ke macam mana, boleh tak? Boleh Prof, tak ada masalah, insyaAllah. Okay. In the meantime, we will try to rectify it. Apa-apa masalah teknikal kami akan cuba selesaikan so that lebih mudah untuk warga menghantar kertas cadangan. Terima kasih Prof Ismail. Sorry terlepas pandang soalan Prof tadi. Ada soalan lagi dari warga? Ni ada soalan juga Prof dan kawan-kawan. Salam, adakah kajian berkaitan pembangunan pelajar melalui aktiviti co-curriculum memenuhi syarat permohonan geran ini? Saya jawab secara umum. Kepentingan UKM, apa sahaja berkaitan dengan PDP, kita terima. Dan nanti kita akan lihat. Sebab ini dana dari UKM sendiri, selagi mempunyai benefit, kepentingan kepada UKM, kita akan pertimbangkan. Dan ada lagi satu soalan berkaitan dengan status warga, pegawai pengajian pendidikan tinggi DH, boleh mohon juga ke? Statusnya sama dengan guru bahasa grade 41. Itu universiti UKM kita tak aware yang tu. Itulah. Saya rasa ya. Saya ingat, jawapan umum juga, selagi dia warga UKM, kita akan terima. Blanket rule lah Prof ya, warga akademik, warga UKM, kita tapi yang kita tekankan ialah konsep paper. Yang 500 perkataan itu, it has to be mantap and jelas inovasinya. Ada soalan lain daripada warga? Kita ada sedikit masa lagi. Sikit. Pasal konsep paper tu, dia ada 4 tajuk, iaitu pengenalan penyataan masalah, ringkasan dengan hasil. Do we need to list down our team members dalam tu? No need. Tak perlu. Kan Prof, Dr. Azmin betul tak? Tak perlu, right? Tak perlu. Because you're pitching, this is a pitch. A 500 word pitch before you are invited to submit the actual proposal. So think about it that way. I see. Alright.
Ada soalan lagi? Dalam chat macam mana, Dr. Raina? Ada, dah cover dah, Alhamdulillah. Ada beberapa sebenarnya. Okay, sorry. Nizam tanya, adakah aktiviti PNP benar hanya melibatkan kelas formal atau aktiviti PNP luar kelas seperti aktiviti kelab dan persatuan yang mengaplikasi pengetahuan bidang pelajar? Saya terus jawablah. I think yang mana-mana yang kita inovasi ini buat, jika dikaitkan dengan 3 tema yang kita berikan, pendigitalan, pentaksiran dan future ready curriculum, insyaAllah kita boleh consider lah. I think it's a pitch tapi it has to be in that team lah. 3 tema tu baru kita akan consider lah. And satu lagi soalan daripada Dr. Nizam, saya terus sambung lah Dr. About data driven atau data collection ini, bolehkah saya apply sekarang tapi test semester 2021 kerana data collection scope sesuai untuk particular subject course tersebut pada semester yang diajar. I think ni pun sama. Kalau data dia sesuai dengan 3 tema tersebut, insyaAllah kita akan consider. Okay. Sorry, saya pun ada satu soalan terlepas tadi, minta maaf. Had setiap pensyarah tu hanya sebagai penyelidik utama, adakah juga sebagai penyelidik bersama? Maksudnya seorang pensyarah satu konsep paper sebagai penyelidik utama, tapi kalau pensyarah yang sama tu dalam beberapa konsep paper yang lain sebagai penyelidik bersama, tak ada masalah kan? Sebab buat masa ni it's still the concept paper yang kita tekankan. Ya. Ya. Sorry, ada lagi ke saya terlepas mohon yang lain bantu? Okey, ada satu soalan di sini baru masuk. Adakah makmal maya di bawah kategori kurikulum terkehadapan atau pendigitalan? Which one? Rasanya dua-dua pun boleh. Depends on how you pitch lah. Kalau you are looking at teaching and learning and the approach, data kat dalam tu dalam makmal maya lah. Kalau you lihat kepada bahagian kurikulum, I think it will be in the curriculum punya ataupun futuristic curriculum punya tema. Okay. Prof, one more time just to reiterate this, guru bahasa boleh jadi ketua penyelidik ke? Dah banyak kali soalan tu ditanya dalam pelbagai bentuk. So jawapan yang begini, umum warga UKM yang membantu PDP menjadikan pelajar itu lebih dikendaki oleh majikan dan juga boleh create income generation dengan IG tu, silakan. Tidak ada luas jawapan Prof tu luas. Siapa-siapa yang rasa kita sendiri terlibat dalam membantu pelajar itu menjadi warga social commodity, then yes, you are involved. Ada beberapa minit lagi sekiranya ada soalan. Dr. Rai, saya ada soalan daripada rakan ni. Ditanya adakah dana PDP ini boleh invite co-researcher daripada universiti lain? Macam kita sebutlah kan, kita hanya discuss about kertas konsep, tapi of course dalam perbincangan tu sebab kena ada digalakkan multidisiplin, perbincangan tu dah ada ya. Jadi kita tak ada masalah, boleh invite co-researcher daripada universiti lain. Dana PDP itu satu soalan, dan yang kedua untuk jawab persoalan daripada Prof Ismail tadi, kita dah buka kepada email personal pun boleh hantarlah, kita dah buka dah dalam borang tersebut. Jadi Prof mungkin boleh hantar semula menggunakan borang melalui Google Form tersebut lah. Terima kasih. Okay, back to you, Dr. Rai. Lepas tu ada soalan baru masuk, boleh saya tahu tarikh penyediaan kertas cadangan penyelidikan penuh? Itu belum lagi belum lagi. Selepas 29 Mac, selepas pemakluman keputusan penilaian saringan lah, dan kita akan tawarkan untuk isi borang kertas cadangan penuh lah. And then jumlah maksimum penyelidik bersama berapa tadi Dr. Min sebut? Total 3 ya? Tak ada sebut berapa orang jumlah penyelidik bersama up to penyelidikan tersebut lah. Bergantung pada penyelidikan tersebut lah.
Cuma boleh co-researcher daripada universiti luar boleh berada dalam tim tersebut. Okey, rakan-rakan ada soalan lagi? Mungkin saya tambah sikit apa yang Prof Kamal sebut tadi pasal income generation. Terus lari dengan apa yang Datuk VC dan Datuk Marzuki pun sebut tentang income generation dan graduate employability. So tema-tema tu kita nak lihat jugalah kalau boleh kita menjurus kepada graduate employability lah. So helping graduates be more employable. Right. Okay. Saya ada satu soalan tapi mungkin tadi dah jawab tapi tak perasan. Boleh tak the same person menghantar beberapa kertas konsep? Tak. The same person, I mean the same, mana as a penyelidik utama dihantar beberapa kertas konsep? Tak boleh Prof. Tak boleh. Kita boleh hantar satu permohonan sahaja. I see. Assalamualaikum. Sekarang ni hanya nama ketua penyelidik sahaja yang hantar kertas konsep tanpa menamakan rakan penyelidik lain. Betul tak? Betul. Ya, betul. So keep in mind, we are just pitching our ideas. And then once the idea is accepted, then you can start to invite fellow researchers, ya, boleh jemput kawan-kawan yang lain untuk join kumpulan kita. Jadi untuk pitching ni kita juga tak perlu nyatakan berapa banyak dana yang kita mohon kan? Tak perlu. Idea, kan? Tak perlu, Prof. Okay, ini salah satu tujuan kita jumpa ini, mungkin kita tak jumpa masa kita buat discussion selainnya. Mungkin saya boleh bagi pandangan juga di sini pada TP lain, Dr. Min. Kalau kita bagi peluang konsep paper ni buka, tetapi nanti mengetuai dana itu satu nama saja dan ketua kumpulan yang lain. Mungkin waktu tu kita tak ada discussion seperti itu. Macam mana? Pitching ini boleh lebih dari satu. Kadang-kadang idea itu timbul seorang, mungkin ada 2-3 idea yang penting, tapi nanti kena pilihlah satu orang satu projek. Kalau diterima gitulah, kita pun dalam discussion kan. This is not Dr. Rai, not the crafting on the stone gitu. not carved in stone. Yes. Ada warga pun setuju dengan cadangan Prof. Ada beberapa warga yang setuju dengan cadangan Prof. Tapi TP lain, saya ingat mengetuai projek mungkin satu saja, tapi penting ini mungkin idea banyak. Mungkin untuk fair cadangan okey, tapi mungkin selepas ni boleh satu pula yang dianugerahkan. Yes. Agreed, Prof. Cuma kalau saya boleh tambah, saya boleh tambah satu lagi. Yalah, walaupun kalau kita benarkan untuk menghantar kertas cadangan ni beberapa kertas konsep, tetapi kalau kita shortlisted, saya nak maklumkan bahawa tak semestinya shortlisted tu diterima. Sebenarnya nanti bila kertas kerja penuh tu akan dinilai secara berasingan. Jadi walaupun katakan kita terima salah satu daripada kertas konsep tersebut, tapi bila kertas kerja penuh nanti dia akan melalui penilaian dan juga berdasarkan peruntukan grant yang ada lah, sama ada mencukupi atau tidak. Yeah, good point. Thank you, Prof. Rusli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ikram daripada Perubatan. Just nak tanya, kalau misalnya kita buat study tu, kita plan untuk minta feedback daripada alumni. So maknanya kita nak assess dari segi employability tu kan. So yang tu kalau kita travel keluar pergi interview ke apa, boleh cover ke dalam agaknya dalam macam scope
kajian tu boleh di-cover ke? Maksud saya dia penyelidikan tu bukan dalam classroom lah. Dia penyelidikan tu kita kena pergi travel keluar untuk ataupun interview alumni ke perhaps. So itu boleh dikira masuk ke? Prof Kamal? Ya. Itulah jawapan umum saya. Selagi dia memberi manfaat kepada pelajar dan graduan UKM setakat ini kita akan pertimbangkan. Dia berkait dengan pengajaran dan pembelajaran PDP lah. Terima kasih Prof. Sama. Okey, kalau saya boleh tambah, Dr. Lai boleh ke? Boleh Prof, silakan. Okey, dalam salah satu sub-elemen kurikulum tersedia masa hadapan ni ada pelibatan industri sebenarnya. Macam tadi kan ada pertanyaan kita nak libatkan pesyarah daripada universiti lain. Saya rasa kalau untuk ni pun kita boleh melibatkan pihak industri. Especially kalau katakan pihak industri boleh membantu dari segi menyumbang kepada teknologi yang terkini yang boleh digunakan. Dan juga sebab kita tahu kita punya dana yang kita berikan terhad. Jadi kalau katakan pihak industri dalam bentuk penyelidikan yang lain mungkin penyelidikan by research mungkin mereka tak ada elemen pembelajaran, tetapi dalam penyelidikan dana penyelidikan PDP ni ada elemen pembelajaran. Jadi kalau mereka nak terlibat dan juga boleh menyumbang teknologi tersebut, kita adu-adukanlah. Saya rasa ini mungkin salah satu kelebihan lah bagi permohonan tersebut, saya rasa. Alright. Thank you Prof. Okay, ada seminit lagi sebelum kita menutupi sesi taklimat ini. Kalau ada soalan. Maybe we can just go around one more time and summarize. Saya mulakan dengan Dr. Helmi. Final words from you. What do you hope from this concept paper? What kind of pitching do you hope from them? Okay, thank you Dr. Rai. Itulah seperti yang dikatakan tadi, mana-mana pitching yang dibuat tu kalau boleh kita nak bantu universiti lah. So what are we doing now and what can we improve to help the university make it better lah. Maksudnya especially on pendigitalan pendidikan tu, teaching and learning, how are we going digital and apa yang tak bagus, apa yang bagus, so include that and for future punya research and orang kata improvements in our existing teaching and learning system. Thank you so much. Dr. Min. Terima kasih Dr. Lai. Kalau saya boleh sebut kita harapkan dana yang diberikan ini boleh research tersebut ada kesan pengganda yang bermaksud kalau satu innovation tu dilaksanakan ataupun dihasilkan di Fakulti Perubatan, di Fakulti Sains dan Teknologi ataupun di FSSK juga boleh dilaksanakan. So itu yang kita harapkanlah supaya the innovation yang dihasilkan tu boleh being spread throughout the university lah. Transferable lah. Thank you so much. Prof. Rosli. Okey, kalau saya boleh simpulkan bahawa dana penyidikan PDP yang kita berikan ni kita kena lihat tujuan permohonan kita tu. Maksudnya macam tadi kan kita kata kita hanya bukan nak menghasilkan kertas kerja dan juga mendapat KPI dana dalam kita punya ni, tetapi kita kena melihat tujuan utama kita adalah membantu UKM dalam penyampaian kurikulum kita lah yang berkesan kepada pelajar. Jadi maksudnya harapan kita duit yang kita dapat ini nanti dapat membantu secara direct lah kesan kepada pelajar sendiri. Dan juga kalau boleh tempoh tu jangan terlalu panjang lah. Tempoh dan mencapai hasil penyidikan kita tu. Ya, something yang praktikal dan boleh digunakan dan diimplementasikan kepada pelajar. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Akhir sekali Prof. Kamal. Terima kasih. Banyak dan besar harapan saya dengan dana ini agar kalau kita lihat universiti-universiti yang terkemuka di luar negara, mereka hebat dari segi penyelidikan dan juga mereka hebat dalam PDP ini. Sebab mereka akan mengeluarkan graduan yang hebat hasil daripada proses yang ada di dalam universiti.
Jadi kalau proses kita baik, akan keluar yang baik. Jadi kalau kita memberi kebaikan kepada pembelajaran, kita sendiri akan dapat manfaat. Dan nantinya kalau kita membuat ataupun menyediakan proses yang baik, kita ada banyak masa untuk buat penyelidikan. Jadi kalau kita nak menjadi universiti hebat, kita perlu hebat. Kita tak boleh hebat semua perkara, tetapi dengan secara kolektif, secara beramai begini, kita mempunyai peranan kita masing-masing, kecil, besar. Jadi kalau kita buat sesuatu tu, kita ada keunikan kita untuk kebaikan kita bersama lah. Itu je. Okay. Baik, terima kasih banyak Prof. Kamal. Terima kasih kepada semua barisan pengurusan pengajaran. Terima kasih kepada semua yang hadir taklimat cadangan kertas konsep dana penyelidikan pengajaran pembelajaran UKM 2021. Diharap taklimat ini dapat membantu dan video ini akan disebar luas melalui pelbagai channel kami termasuk Telegram pengajaran. So sekiranya ada warga yang belum subscribe, mohon subscribe kepada Telegram pengajaran untuk dapatkan all the resources yang kami sediakan. Dan selamat berpitching, selamat menghantar kertas cadangan dan semoga cadangan rakan-rakan semua mendapat sokongan yang mantap lah daripada semua. Alright, baik, terima kasih banyak kepada semua dan bagi pihak Prof. Kamal dan warga pengajaran, saya ucapkan terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.